Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan inayahnya dapat saya ataupun berpeluang saya untuk membentangkan suatu kertas kerja yang bertajuk melestarikan Undang-Undang Keluarga Islam. Pertama sekali ada baiknya saya mengucap terima kasih kepada pihak panitia Ikon IMAD kali yang ke-10 kalau tak silap saya, yang mana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan kertas kerja ini. Sebenarnya kertas kerja ini merupakan salah satu hasil kajian walaupun tidak begitu siap dengan sepenuhnya, tapi saya cuba untuk membentangkan setakat yang boleh ataupun hasil kajian yang dapat saya bentangkan ataupun hasil kajian yang setakat yang saya dapat untuk di share ataupun untuk kongsi bersama dalam seminar di kali ini. Okey, yang pertama saya akan bincangkan pendahuluan dan seterusnya pelaksanaan Undang-Undang Islam. Seterusnya Undang-Undang Keluarga Islam di Selatan Tai, dan seterusnya skop, dan seterusnya melestarikan Undang-Undang Keluarga Islam di Selatan Thailand. Okey, dari sudut latar belakang, pertama sekali kita sama-sama mengetahui bahawa negara Thailand dikenali dengan Muang Thai atau negara gajah putih. Negara ini dikenali ramai orang sebagai sebuah negara pertanian dan pelancongan. Ia adalah sebuah negara yang terletak di selatan timur Asia, di sebelah utara bersepadan dengan Laos dan Burma, di selatan bersempadan dengan Malaysia, sebelah timur bersempadan dengan Kamboja. Secara umumnya, penduduk Thailand beragama Buddha. Menurut banci penduduk pada tahun 2016, majoriti warga negara Thailand adalah Buddha, Triwada 94.50%, kemudian Islam 4.29%, dan selainnya adalah Kristian, Katolik, Konghucu, Hindu dan Sikh. Namun, angka pemeluk agama Islam dipercayai melebihi angka 10% atau sekitar 74% dari 69.52 juta jiwa penduduk. Hal ini menunjukkan bahawa pertumbuhan pemeluk agama Islam itu agak meningkat dari setahun ke setahun. Hasil daripada pemelukan saudara-saudara baru yang kini berkembang di sekitar Bangkok dan sebelah utara Thailand. Seterusnya kita akan tengok pelaksanaan Undang-Undang Keluarga Islam, pelaksanaan Undang-Undang Islam.
Kerajaan Thailand membenarkan pelaksanaan Undang-Undang Islam hanya di 4 wilayah selatan sahaja, iaitu wilayah Patani, Yala, Narathiwat dan Satun. Ini kerana wilayah-wilayah ini sebelum dijadikan sebahagian daripada Thailand, ia adalah sebuah negara yang berdaulat dikenali sebagai negara Patani. Setelah dibuat kajian Undang-Undang Islam, telah pun dilaksanakan setelah dibuat kajian, ternyata bahawa Undang-Undang Islam di rantau ini telah pun dilaksanakan semenjak abad ke-16, termasuk Undang-Undang Keluarga Islam, Jenayah dan Pusaka. Hal ini berdasarkan kepada bukti-bukti yang boleh dipercayai bahawa mahkamah pada masa itu menggunakan Undang-Undang Islam dengan sepenuhnya. Sebagaimana tercatat dalam catatan orang Cina, Atiu, berkata Syahdan, agama Islam makin masyhurlah daripada segala dusun hingga datang kepada negeri, kota Mahligai. Itu pun samalah mengikut syariah Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya kita akan tengok pula kepada Undang-Undang Keluarga Islam. Okey, pada tahun 1909, Patani secara resminya diisytihar sebagai sebahagian daripada Thailand. Dan Patani dibahagikan kepada 7 bahagian atau 7 kawasan. Kawasan-kawasan tersebut diisytiharkan penggunaan peraturan pemerintahan baru pada 10 Disember 1901. Undang-Undang Negara Thai sama ada Undang-Undang Sivil atau Jenayah dikuatkuasakan dalam 7 kawasan tersebut, kecuali Undang-Undang Keluarga dan Pusaka sahaja yang dibenarkan kepada orang Islam untuk dilaksanakan dengan begitu ataupun dengan mengikut sebagaimana yang telah dilaksanakan sebelum ini. Seterusnya, dengan perisytiharan peraturan ini membuktikan bahawa sebelum 1909, Undang-Undang Islam yang merangkumi semua bidang dilaksanakan di Patani. Namun setelah Patani berada di bawah kerajaan Thai, Undang-Undang Islam hanya terhad kepada Undang-Undang Keluarga Islam sahaja. Seterusnya, rintitan daripada keizinan ataupun kebenaran yang diberi oleh kerajaan Thai, maka dikeluarkan suatu akta, iaitu Akta Pemakaian Undang-Undang Islam. Akta ini merupakan akta yang pertama yang diisytiharkan oleh kerajaan sebagai Undang-Undang Islam di 4 wilayah selatan Thailand dan mula dikuatkuasakan pada 1946. Sebelum akta ini dikuatkuasakan, draft Undang-Undang Islam mengenai keluarga dan pusaka telah disediakan dalam bahasa Melayu berdasarkan Kitab Melayu dan Arab. Akta ini mempunyai 7 bahagian utama, diikuti dengan Akta Mahkamah Keadilan 1978. Sebagai penafsiran, Akta Mahkamah Keadilan ini menyatakan syarat-syarat kelayakan bagi orang yang akan memegang jawatan Datuk Yutitam. Seterusnya kita akan tengok skop-skop undang-undang yang dibenarkan. Kes-kes mengenai perbalahan suami isteri dan harta pusaka di wilayah ini diputuskan berlandaskan Undang-Undang Islam. Sama ada kes yang diadukan itu berbentuk bicara dua pihak ataupun sebelah pihak.
perbicaraan mana-mana kes yang berkaitan dengan kes yang melibatkan orang Islam di Mahkamah Rendah ini tidak dianggap sempurna melainkan diadili oleh Datuk Yeti Tam. Ketiga, undang-undang ini hanya terpakai kepada umat Islam di sesuatu tempat sahaja tanpa melibatkan kawasan-kawasan lain yang mempunyai majoriti orang Islam. Penyelesaian terhadap kesahihan fakta dan prosedur perbicaraan adalah berpandukan kepada Undang-Undang Acara Sivil. Akhir, kita akan tengok pelestarian Undang-Undang Islam yang dilakukan. Secara ringkas, saya akan sebutkan di sini bahawa pelestarian Undang-Undang Islam, kita akan lihat bahawa dalam bahagian pertama, peruntukan tentang kekeluargaan yang mengandungi 4 perkara. Perkara pertama meminang, perkara kedua syarat-syarat perkahwinan, perkara ketiga wali, perkara dan perkara keempat saksi dalam perkahwinan manakala ijab dan kabul yang ada dalam perkara sebelum ini dibuang. Bahagian kedua berkaitan tentang hubungan suami isteri dalam pelestarian yang dilakukan ditambah satu perkara yang mana sebelum ini tidak ada dalam peruntukan ini, iaitu berkaitan dengan harta yang dihasilkan bersama oleh suami dan isteri. Manakala bahagian ketiga berkaitan dengan perceraian, dalam bahagian ini ditambah 5 perkara, iaitu berkaitan perceraian secara taklik, ilak, zihar, li'an dan perceraian secara khulu. Bahagian keempat berkaitan dengan mahar. Dalam bahagian ini diringkaskan dari 5 perkara kepada 3 perkara sahaja, iaitu berkaitan tentang mukaddimah, mut'ah dan juga iddah. Okey, dan seterusnya kesimpulan. Kesimpulan, pertama, kerajaan Thailand membenarkan pelaksanaan Undang-Undang Islam hanya di 4 wilayah selatan sahaja, iaitu Patani, Yala, Narathiwat dan Satul. Manakala wilayah-wilayah lain sebagaimana disebutkan di atas, orang-orang Islam sebagaimana disebutkan di atas iaitu dalam mukaddimah ataupun dalam pendahuluan, orang-orang Islam tak boleh, maknanya tak boleh dilaksanakan. Orang-orang Islam terpaksa mengikut Undang-Undang Sivil. Dengan itu, bagi umat Islam yang dibenarkan pelaksanaan Undang-Undang Islam, diperuntukkan secara rasmi Undang-Undang Islam yang disebutkan sebagai Akta Pemakaian Undang-Undang Keluarga Islam, Wilayah Patani, Yala, Narathiwat dan 1946. Pada tahun 2011, dilestari kembali segala bahagian dan perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Keluarga Islam, termasuk seksyen termasuk seksyen yang dimuatkan bagi menepati dengan kedudukan Undang-Undang Islam dan mudah untuk dirujuk oleh Datuk Yeti Tam. Datuk Yeti Tam ni iaitu kadi yang mempunyai kuasa untuk memutuskan Undang-Undang Islam di Mahkamah Rendah di 4 wilayah selatan Thai ataupun kepada pengamal Undang-Undang Islam. Itu sahaja pembentangan secara ringkas berkaitan melestarikan Undang-Undang Keluarga Islam di Thailand. Maka dengan itu, di atas segala kekurangan, saya memohon kemaafan. Maka saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.